Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya muliakan Ketua Pusat Islam Ustaz Din, ahli jawatankuasa ada. Seterusnya para asatizah, tuan-tuan guru, murid-murid, bukan murid-murid, pelajar-pelajar, Unimel, hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar semua? Sihat ke? Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan. Dengar kata? Dengar. Okey. Syukur kita dipertemukan pada hari ini, pada hari Rabu. Saya ni sebenarnya menggantikan Ustaz Nur Asri. Hari ini kelas dia. Dia minta untuk saya gantilah, sebab dia ada hal-hal yang lain, jadi saya gantilah kelas dia ni. Sebabkan saya ada kesempatan, jadi saya ganti je lah kan. Orang putih kata better late than never kan. Better late tu lebih baik lambat daripada langsung tak ada. Jadi kita punya perumpamaan ni, janji ada kan, janji ada, cukuplah. Jadi kita isi juga ruang dan peluang yang ada pada hari ini untuk kita sama-sama mempelajari sedikit sebanyak apa yang ada di dalam kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada tu tuan-tuan, sedikit update daripada Gaza tuan-tuan. Jadi hari ini dah masuk hari yang, kalau ikut kiraan saya ni, dah 47 hari, dah masuk hari yang ke-47. Tragedi yang berlaku di Filastin. Arab nak sebut Palestin ko, Falastin ko, Filastin kan. Jadi asalnya adalah Filastin. Sebutannya Filastin, tapi Arab pun ramai je sebut Falastin kan. Sebenarnya Filastin. Jadi apa yang telah berlaku di sana tuan-tuan, telah syahid ataupun telah meninggal, telah terbunuh saudara-saudara kita seramai, hari ini tadi last 14,000. 14,000 saudara kita telah dibunuh di Gaza dan juga di tebing barat. 14,000 dibunuh. Dan ini adalah suatu tragedi, yang satu krisis kemanusiaan yang paling dahsyat, antara yang paling dahsyat yang berlaku pada zaman kita, dan kita sebagai masyarakat antarabangsa tak boleh nak buat apa-apa. Kita tak boleh nak buat apa-apa sebab ada tuan-tuan yang jaga. Para pelajar hari itu ada join tak program komando itu? Program komando datang tadi itu. Dia ada demonstrasi bom hari itu kan. Kalau mungkin tengah kelas ke apa ke, dia ada bom hari itu. Dia ada demonstrasi bom. Masa gimmick perasmian tu bom. Boom. Kan? Terkejut. Siapa yang ada di sekeliling kawasan tu, semua orang terkejut. Kuatnya bunyi bom. Dan Colonel tu cakap, yang tu yang paling perlahan. Yang terkejut semua orang tu, itu bom, bunyi bom yang paling perlahan. Kan? Bagaimana saudara kita yang berada di Filastin pada hari ini, yang kira-kira lebih daripada 30,000 tan bom telah diturunkan kepada mereka. 30,000, tak payah 30,000. Kalau 25,000 tan bom sahaja, 25,000 tan bom sudah bersamaan 2 bom atom di Hiroshima dan juga Nagasaki. Sama. Yang kita tahu, apabila dalam Perang Dunia yang Kedua, Amerika bom Jepun di Hiroshima, di Nagasaki, Jepun surrender. Dahsyatnya bom tu. Dan apa yang berlaku, bom yang telah diturunkan di Filastin lebih dahsyat daripada dua tu. Dan tak ada orang yang boleh tolong, tak ada orang yang boleh buat apa-apa. Cuma tadi saya baca ada berita baik sikit lah, yakni mereka telah setuju untuk melakukan gencatan senjata. Gencatan senjata maknanya ada 4 hari yang tak mereka serang. Dengan syarat kita pulangkan dia punya tawanan, dia bagi kita punya tawanan, adalah 4 hari gencatan senjata. Jadi kita sama-sama doakan keselamatan saudara-saudara kita di sana. Tapi yang sombongnya
Israel ni, Benjamin Netanyahu, dia kata gencatan senjata je belum makna kita stop serang. Jadi tuan-tuan, apa yang kita boleh buat tuan-tuan? Yang pertamanya adalah selain daripada berdoa lah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan pandang lekehlah dengan doa. Doalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah selamatkan mereka. Allah Taala makbulkan doa kita. Allah tak makbulkan doa satu golongan, yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis, dia kata yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Doa seseorang kamu akan dimustajabkan selagi mana dia ini tak gopoh, dia tak tergesa-gesa, malam ya'jal. Lepas tu Nabi bagi contoh, yaqul, dia kata da'autu, aku dah doa dah, falam yustajab li, tapi tak makbul, tak diterima doa aku. Yang ni punya orang, yang ni tak diterima doanya. Doa kepada Allah, mana kita nak doa nak terus dapat ke? Kan Allah Ta'ala tangguhkan kadang doa tu. Doa, dan jangan pandang lekeh dengan doa. Dan antara doa yang patut kita buat adalah kunut nazilah, sunat tuan-tuan. Dia kunut nazilah yang patut kita lakukan. Baik, seterusnya tuan-tuan, apa lagi yang boleh kita buat? Kita boleh bertindak dengan tangan kita sendiri, iaitu kita melakukan boikot lah maknanya, boikot. Walaupun ada syarikat-syarikat yang kena, dan mungkin mereka tak ada direct urusan pun dengan Israel, tapi dia kena, kan? Tapi tak apa, selagi mana dia adalah satu syarikat yang berpengkalan di negara Israel ataupun di negara sekutu Israel. Contohnya dia adalah milik company Amerika, kita boikot, sedangkan kadang-kadang dia tak bagi pun, tak apa, kita boikot, supaya ini memberi mesej kepada mereka bahawa dia orang akan tekan kerajaan. Lepas ni kalau ada benda berlaku lagi, dia orang akan jangan, dia orang akan tak berani lagi. Ini adalah mesej kepada mereka. Jadi boikot, cuma kita kena tengoklah benda-benda yang lebih besar lah daripada rangkaian-rangkaian makanan. Contohnya pengeluar Israel, antara pengeluar diamond, diamond, tapi diamond kita tak mampu nak belilah tuan-tuan, kan. Diamond ni apa? Itulah kan, diamond. Apa diamond? Permata, batu permata apa? Batu permata macam tu lah. Yang tu pengeluar yang besar. Apa lagi? Semiconductor, barang-barang elektronik yang ada di dalam perkakas-perkakas ni, kan. Mungkin ada dalam komputer ke, yang itulah yang perlu kita perlukan, pelajar-pelajar ataupun orang-orang yang bijak pandai untuk cari apa sebenarnya sumber dia orang ni, kan. Sebab kalau kita harap orang cakap, ada orang cakap yang ni, ada orang cakap, kita pun tak pasti iya ke tidak. Okey, itu yang kedua tuan-tuan yang boleh kita buat, iaitu kita melakukan boikot lah tuan-tuan. Dan yang ketiga adalah kita terus bersuara, kita terus bersuara. Dia lama-lama dia macam tu lah manusia ni, bila lama-lama dia jadi sejuk, kan. Kita pun dah malas dah lah tu Palestin, tapi mereka di sana sentiasa diserang, kan. Jadi kita dah sejuk dah, kita pun dah sibuk pilihan raya lah dekat Terengganu, kat Kemaman lah, kan. Lepas tu gaduh kat Parlimen lah, kita dah sibuk dengan benda lain, kan? Dan benda ini bukan benda yang baharu, sebab kalau kita ingat dulu sejarah orang Islam, Baitul Maqdis ataupun Filastin keseluruhannya itu, sejak daripada zaman Umar Al-Khattab, Umar Ibn Al-Khattab buka tahun 600 Masihi macam tu, pada awal pada kurun ke-7 Masihi dulu, Umar buka sampai kerajaan Osmaniyah yang baru jatuh pada 1924, dalam tahun 1900 itu, 600 Masihi sampai 1900 berapa tahun? 1300 tahun. Selama itu Baitul Maqdis di bawah orang Islam. Cuma di antara tempoh tu pada tahun 1899, betul 1899, okey. Pada tahun 1899 pernah jatuh kejap di bawah tentera salib. Tentera salib pernah ambil alih sekejap. Maksudnya dirampas. Dan waktu berlaku benda ni, yang memerintah adalah kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah
yang macam lemah sikit lah, yang lemah tak apa. Kalau benda itu berlaku dekat kawasan dia orang Baghdad, mungkin dia bertindak. Tapi bila jauh dekat Palestin, dia mungkin dia biar je lah. Dan orang Islam pun buat tak tahu kan. Bila dirampas oleh tentera salib tu, dia orang buat tak tahu je kan. Samalah macam kita, bila dah sejuk kita pun buat tak tahu je lah. Sehingga kan yang membangkitkan balik para semangat orang-orang Islam ni adalah di kalangan ulama'-ulama' mereka. Orang-orang yang terpelajar, orang yang berpendidikan ini kena bangkit balik, semarakkan balik semangat. Kalau tak kerana para ulama' ni hari tu, contoh, antara contoh nama dia Abu Sa'id Al-Harawi. Abu Sa'id Al-Harawi. Apabila pelarian yang datang daripada Baitul Maqdis ni datang ke Syria waktu tu, Dimashq, ataupun kita sebut Damsyik kan. Dia datang ke Dimashq, nama Arab dia Dimashq. Ada seorang ulama ni kata, okey, korang kena Baitul Maqdis kena serang, jom kita pergi jumpa khalifah di Baghdad. Bawa dia punya pelarian ni semua, bawa pergi jumpa khalifah. Khalifah tak nak jumpa. Khalifah waktu tu selebriti, dia sibuk kan, jadi dia pun pergi sana pergi sini, dia pun tak nak jumpa kan. Sebab apa dia tak nak jumpa, tuan-tuan? Sebab orang Islam buat tak tahu kan. Jadi khalifah-khalifah ni pun kalau rakyat bising baru dia nak sibuk kan. Bila rakyat semua bising barulah kat parlimen tu kita sokong Israel, kita sokong Palestin kita kan. Bila rakyat bising baru pemimpin ini nak sibuk. Jadi apa yang Abu Sa'id Al-Harawi buat pada suatu Jumaat, dia minta, dia di Dimashq kan, jadi dia berjalan dia pergi ke Baghdad, jauh lah. Dia minta suatu masjid di Baghdad tu, dia minta untuk saya bagi khutbah di sini. Jadi diizinkanlah oleh imam di masjid tu. Okey, jadi Abu Sa'id Al-Harawi ni dia seorang qadi di Dimashq. Qadi ni maknanya dia adalah hakim lah di Dimashq. Dia minta izin untuk bagi khutbah. Pada bulan Ramadan, dia naik atas mimbar, dia bawa roti. Bulan Ramadan dia bawa roti. Kan, dia bawa roti dan dia cabut roti dan dia makan. Dia makan roti di hadapan jemaah-jemaah ni kan. Jadi apa yang berlaku, tuan-tuan? Orang bising lah, orang akan, apa Tok Khatib makan roti bulan Ramadan di hadapan masjid kan. Orang, jadi tujuan dia adalah untuk membangkitkan balik kan, bagi orang ada sedar sikit. Dia biar orang marah apalah, dia biar orang marah. Dah habis dia orang marah, baru dia cakap sekarang baru kau nak marah. Kau nak marah seorang Muslim yang makan pada siang bulan Ramadan. Di mana kemarahan engkau apabila berlakunya ataupun tumpahnya darah saudara engkau di Baitul Maqdis? Mana kemarahan kau? Kau sibuk nak marah orang tak puasa, marah yang kena bunuh tu mana? Okey, jadi apabila rakyat dengar benda ni kan, make sense lah apa yang dia buat tu kan. Yang ni nak marah, yang tu lagi teruk, patut yang tu lagi marah. Jadi rakyat mula bercakap dan akhirnya dengan benda ini dia berjaya jumpa dengan khalifah. Tadi kan khalifah tak nak jumpa kan, lantaklah korang terbakar ke rumah korang apa, akhirnya jumpa dengan khalifah, jaya. Dan beberapa yang ni kita panggil sebagai PR stunt. PR stunt maknanya kena wujudkan rasa marah. Jadi orang-orang yang ni kena sedarkan, maknanya kita tak boleh duduk saja, tak apalah, pandai-pandai lah, pelan-pelan lah kau mati ke, no. Kita kena sentiasa wujudkan. Jadi apa sahaja yang boleh membangkitkan semangat kita, kita kena cakap, kita kena tulis, dan kita kena tunjukkan kebencian kita terhadap apa yang berlaku ni. Panjang pula mukadimah dia. Okey. Jadi kitab apa kita nak belajar tadi? Kita terus masuklah, tuan-tuan. Kita terus masuklah, kalau panjang kan dia jadi merepek saya ni. Okey, kita terus masuk. Apa yang kita nak belajar hari ni adalah, saya hanya menggantikan Ustaz Nur Asri katanya. Jadi saya nampak juga iklan tu kadang-kadang naik kat sini. Dia mengajar al-amsal fil Quran, perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran, perumpamaan, contoh-contoh, dan contoh-contoh ni, tuan-tuan, bila mengajar, contoh benda yang paling penting kan. Orang tak boleh faham kalau kan, tambah-tambah yang jenis yang melopong, yang tengok itu kan dia pun dah tak faham dah. Kalau kita bagi point, orang tak faham dah. Ataupun kita tulis tu tulis point, orang kadang-kadang kena datangkan contoh. Itulah maksud perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Baik,
Jadi kita nak pergi sebelum kita masuk tajuk, dia kata sampai bab apa itu, bab riba itu, perumpamaan di dalam riba. Tapi sebelum daripada itu tuan-tuan, mungkin tuan-tuan ada yang datang hari itu tak datang, jadi tak tahu tajuk apa. Jadi kita nak bagi inilah sedikit briefing apa itu al-amsal. Al-amsal adalah perumpamaan yang Allah Taala beri dalam Al-Quran, contoh-contoh yang Allah Taala beri dalam Al-Quran sebagai pengajaran. Okey, jadi apa faedahnya contoh-contoh di dalam Al-Quran? Sebagai contoh, faedah dia, kalau Allah bagi contoh, dia boleh membuatkan kita ini tubrizul ma'qul fi suratil mahsus. Maknanya otak kita ini, benda itu boleh menyebabkan benda tu nampak. Boleh benda tu nampak. Benda tu gaib. Benda tu gaib, tapi disebabkan Allah bagi contoh, kita boleh faham, kita boleh nampak. Contohnya di dalam Al-Quran apabila Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan sedekah-sedekah engkau ini. Yakni kau sia-siakan sedekah-sedekah engkau ini. Kau bagi dia sedekah, kau bagi dia derma, kau infak bagi dekat orang ni. Kemudian engkau buat bil manni wal adha, yakni engkau ungkit balik. Engkau marin edan yang tolong kau dulu, kan? Kita ungkit balik, kan? Wal adha, ataupun kita sakitkan dia. Kau ni cakap pumpang-pumpang, hari tu aku yang bagi kau duit, kan? Hari tu kita bagi betul, tetapi dalam masa yang sama kita sakiti dia disebabkan apa yang kita bagi tu. Allah kata pemberian macam ni, Allah nak gambarkan benda ni tak nampak, pahala dosa ni tak nampak. Jadi Allah Ta'ala datangkan contoh. Allah Ta'ala datangkan contoh. Allah kata famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Perumpamaan orang yang buat kerja macam ni seperti mana satu batu, batu yang licin, safwan, batu yang licin, alaihi turab, di atas batu yang licin itu ada tanah, ada pasir, ada tanah. Fa asabahu wabil, lalu ditimpa batu yang ada tanah tu tadi dengan hujan. Fatarakahu salda. Apa yang tinggal atas batu tu? Hujan lebat turun, batu yang licin tadi ada tanah, apa yang jadi pada batu itu? Fatarakahu salda, tinggallah kosong. Maknanya baru nak ada pahala sikit, licin, tak ada pahala. Jadi kita boleh faham, perumpamaan ini nak bagi benda yang tak nampak pahala itu, bagi perumpamaan macam batu yang ada tanah. Itu kenapa Allah Ta'ala beri perumpamaan di dalam Al-Quran. Yang kedua, apa faedah Allah Ta'ala bagi perumpamaan di dalam Al-Quran juga? Takshiful amsal anil haqaiq. Allah Ta'ala itu dia nak menyingkap dengan perumpamaan itu tentang hakikat-hakikat. Hakikat apa? Sebagai contoh, apa yang berlaku pada hari kiamat. Apa yang berlaku pada hari kiamat? Kesemua kita dalam kubur lah, kan? Mungkin ada yang dalam perut apa? Harimau ke, kan? Mati kena makan harimau, bukan kita lah, kan? Wal'iyazubillah, orang-orang yang tertentu, kan? Ada yang mati macam ni. Apabila bangkit, apabila bangkit, apa yang berlaku kepada kita? Ada yang terus bangkit dengan elok, ada yang bangkit lambat, ada juga yang bangkit dalam keadaan mabuk. Allah Ta'ala nak gambarkan benda ni. Allah kata alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang makan riba ini, mereka tidak akan bangun pada hari kiamat esok kecuali seperti mana orang yang dirasuk syaitan minal mas, daripada sentuhan. Maknanya dirasuklah. Orang yang kena rasuk macam mana tuan-tuan? Dia macam tahu bangkit macam tu, kan? Itulah pemakan riba. Jadi itu antara contoh-contoh yang Allah Ta'ala nak gambarkan haqaiq, keadaan-keadaan sebenar yang berlaku pada hari kiamat. Contoh. Apa lagi contoh, apa lagi faedah Allah Ta'ala gunakan perumpamaan ini? Wa yadribul mathalu litarghib. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi contoh, bagi perumpamaan litarghib, untuk encourage, untuk galakkan. Allah Ta'ala nak bagi sebagai contoh dalam Al-Quran. Allah nak galakkan orang-orang infakkan hartanya ke jalan Allah. Banyak dapat. Kita semua tahu, kan? Kalau infak ke jalan Allah, dapat
berganda-ganda. Tapi banyak mana kan? Kita tak nampak kan? Banyak mana dapat? Allah Ta'ala gunakan contoh. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah, seperti mana habbah, biji, daripada satu biji tu yang kau dermakan tu macam satu habbah, satu biji, biji yang kau tanam tu, ambatat sab'a sanabil, daripada biji tu tumbuh satu pokok ada 7 tangkai. Wa fi kulli sumbulatin, betul tak? Fi kulli sumbulah, dan pada setiap tangkai itu mi'atu habbah, ada lagi 100 biji. Kau tanam satu, naik ada 7 tangkai, setiap tangkai ada 100. Ada banyak dah, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah menggandakan kepada siapa yang dia mahukan. Jadi kita nampak dengan sumbangan itu tadi yang sedikit, Allah Ta'ala gandakan banyak kali kan. Jadi dengan benda-benda contoh ini kita nampak benda itu jadi macam nampak, sebab kita boleh nampak pokok kan. Bila kita nampak pokok kan banyak tangkai ni, banyak daripada ni berapa biji, jadi banyak. Okey, apa lagi? Kenapa Allah Ta'ala yang ni dah masuk poin yang ke-1, 2, 3, yang ke-4 apa faedah Allah Ta'ala bagi perumpamaan di dalam Al-Quran? Allah Ta'ala beri perumpamaan untuk mengingkari sesuatu benda tu. Contohnya Allah Ta'ala tak suka benda ni, tapi Allah gambarkan Allah tak suka tu dengan memberi satu contoh. Contohnya mengumpat baik tak tuan-tuan? Mengumpat ni kita semua tahu mengumpat adalah benda yang tak baik. Tetapi betapa tak baik yang macam mana, buruk yang macam mana mengumpat ni. Kawan kita tu kan, kau tengoklah tu konon-konon macam dia seorang je pakai beg LV contohnya kan, Louis Vuitton kan. Jadi kita mengata dia kan, kita sebenarnya jealous, tu kita mengatalah dia kan. Okey, jadi buruknya perbuatan ni Allah Ta'ala gambarkan di dalam perumpamaan. Allah Ta'ala sebut, wala yaqtab ba'dukum ba'dha, janganlah engkau mengumpat sebahagian kamu sebahagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh. Adakah engkau suka adakah suka seseorang kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Fakarihtumuh, pasti kamu benci, pasti kau benci. Kita mengumpat dia tak dengar, macam dia tengah mati ya. Dia tengah mati, macam mana mengumpat tu buruk, macam kau ambil dia dah mati, kau ambil daging dia sikit makan. Buruknya mengumpat. Jadi mengumpat ni sama tuan-tuan. Orang Melayu lagi kuat mengumpat, sebab kita jarang face to face kan. Kita jarang. Jadi budaya ni mungkin kuat sikit dekat kita kan. Kuat juga dekat bangsa lain kan, tapi dia macam lebih sikit dekat kita sebab kita jarang betul-betul terang. Dan kita depan-depan tu sila tuan, belakang kau ingat tak hari tu kita mula mengumpat dia kan. Jadi mengumpat ni jaga-jaga tuan-tuan. Pelajar, pekerja, sama-sama yang pencen semuanya sama tuan-tuan. Jadi kita semua jaga buruknya perbuatan ini Allah Ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran. Apa lagi? Jadi Allah Ta'ala juga gunakan perumpamaan di dalam Al-Quran. Faedahnya adalah untuk memuji, Contohnya Allah Ta'ala nak puji para sahabat kan. Sahabat ni baik duduk dengan Nabi SAW daripada susah senang kan. Susah tu lagi banyak daripada senang Lalu mereka setia di belakang Nabi SAW. Lalu Allah Ta'ala puji mereka ini. Zalika mathaluhum fit Taurat, zalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Demikianlah perumpamaan mereka itu, yang ini sahabat-sahabat Nabi itu yang ada di dalam. Okey, apa tadi? Sampai mana tadi? Ada cakap pasal Palestin ke apa tadi? Okey, kita sambung. Allah Ta'ala nak gambarkan para sahabat radhiyallahu anhum apabila mereka berada di sisi Nabi SAW. Allah gambarkan mereka, zalika mathaluhum fit Taurat, demikianlah mereka itu di dalam perumpamaan mereka itu di dalam Taurat.
Wa mathaluhum fil Injil, dan perumpamaan mereka yang telah diceritakan di dalam Injil, kazar'in akhraja syat'ahu, seperti mana satu pokok yang telah mengeluarkan tunasnya, fa'azarahu, lalu daripada tunas itu dia keluarkan tunas, lalu dia menyuburkan pokok itu, fastaghlab, lalu pokok itu jadi kuat, fastawa, lalu pokok itu jadi tegap, ala suqihi, di atas batangnya, yu'jibu zurra', orang yang tanam pokok itu pun rasa kagum. Ada satu pokok yang tumbuh tunas, yang mana tunas itu menguatkan pokok itu, sehingga orang yang tanam pokok itu rasa kagum. Ya Allah Ta'ala, ini cerita pasal siapa? Cerita pasal sahabat radhiyallahu anhum. Mereka itu, jadi Allah Ta'ala jadikan mereka itu begitu hebat, liyaghidha bihimul kuffar, supaya orang-orang kafir itu rasa marah. Marah. Bagus betul sahabat ni. Nak jatuhkan tak boleh, kan? Nak jadikan dia orang kufur pun tak boleh, semua tak boleh. Demikianlah Allah Ta'ala puji para sahabat radhiyallahu anhum. Itu antara faedah yang seterusnya berkaitan dengan perumpamaan di dalam Al-Quran. Perumpamaan juga sebenarnya apabila kita mengajar ni tuan-tuan, bila kita nak ajar anak-anak kita, kan, kita nak ajar pelajar-pelajar kita, nak ajar sesiapa, semua kita adalah guru. Kesemua kita adalah guru. Kalau kita nak ajar, contoh adalah benda yang penting di dalam pengajaran kita. Kerana contoh dia lebih kuat, dia lebih reality, dia lebih nampak reality. Kita cerita yang ujung-ujung, tapi kita nak bagi contoh ke anak murid ni, kita kena bagi contoh yang mudah-mudah. Demikian yang Al-Quran lakukan. Sebagai contoh, Nabi SAW apabila dia nak gambarkan orang Islam ni, kita semua ni macam mana, Nabi bagi tahu masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang mukmin ini, sama-sama kita ni, dalam kasih sayang mereka, tawaddihim wa tarahumihim, belas kasihan mereka, kamathalil jasadil wahid, seperti mana badan yang satu. Kita ni macam satu badan, Nabi cakap. Ekau, kita ni macam satu badan. Idza ishtaka minhu adun, apabila satu anggota dalam badan itu, tangan ko, telinga ko sakit, kan, tada'a sairul jasadi tada'alahu sairul jasadi bisahri wal humma, satu badan sakit, tada'alahu sairul jasad. Jadi kalau ada satu anggota je yang sakit pada badan kita ini, semua kita patutnya rasa sakit. Jadi kalau orang Palestin hari ni tuan-tuan, yang mana mereka ni nak hidup ni, apa yang kita perlukan? Perlukan rumah, tempat tinggal, lagi air, makan, pakai. 4. Rumah ada tak? Rumah tak ada. Air, Israel tak bagi masuk sebab dia kontrol air. Apa lagi? Makan lori nak masuk tak boleh, Israel blok. Lagi pakaian pun tak ada. Jadi kesakitan yang mereka alami itu sepatutnya ada pada diri kita. Kita patut rasa sedih. Jadi Nabi nak ajar kita ni, kita semua sepatutnya macam satu badan. Banyaklah Nabi SAW ni, kalau kita buka kitab Al-Amsal, Nabi SAW kalau ajar sahabat tu mesti ada contoh. Mesti ada contoh. Antara contoh yang lain, dia tanya sahabat, apa pendapat engkau, ada seseorang ni di depan pintu rumah dia ada sungai, dan dia mandi 5 kali sehari, ada tak kotor pada badannya? Sahabat kata tak ada, bersih ada, kan. Demikianlah Nabi kata, demikianlah solat yang 5, solat fardu yang 5 itu, dia membersihkan diri kita daripada dosa. Jadi kita boleh faham, oh macam tu, macam mana badan tu bersih, macam itulah kita ni secara ghaibnya badan kita ini tak ada dosa. Okey. Kemudian tak masuk tajuk ni, tak apa, sambung je. Okey, antara maksud kenapa ada perumpamaan di dalam Al-Quran ni tuan-tuan,
Bila ada perumpamaan, maksud ataupun kita kata apa faedahnya, faedah dah sudah, maksud, ada perumpamaan di dalam Al-Quran. Apabila ada perumpamaan, orang yang dengar tu dia rasa puas hati dengan hujah tu. Kalau orang jawab lawan kita hujah, engkau ni, aku ni. Lepas tu kita jawab dia dan kita bagi contoh, kan? Tuan-tuan rasa siapa menang? Orang yang datangkan hujah dan juga contoh, kan? Pasti menang. Jadi apabila orang terima hujah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi pula contoh, kan, tentulah orang tu rasa sepatutnya puas hati dengan hujah. Tuan-tuan biasa tengok debat tak? Jaranglah orang boleh hujah bagi contoh yang, kalau bagi contoh tu memang dia menang, kan? Okey, jadi antara benda yang orang-orang kafir sehingga daripada dulu sampai hari ni, apa yang mereka pertikai tentang kewujudan Tuhan ini, apabila antaranya agama kita kata kita esok akan dibangkitkan, esok kita akan dibangkitkan balik pada hari kiamat. Jadi orang-orang kafir yang tak percayakan kepada agama ini, mereka kata apa? Takkanlah kita dah mati, dah reput dalam tanah tu, macam mana nak bangkitkan? Lalu Allah Ta'ala jawab dalam Al-Quran, kama bada'akum ta'udun, macam mana kamu bermula hari tu, kamu akan balik-balik macam balik-balik macam tu, ataupun di dalam surah Yasin, surah Yasin kita selalu baca kan tuan-tuan, kan? Tuan-tuan lancar ni, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'izama wa hiya ramim. Okey, dan orang-orang kafir ini bagi contoh perumpamaan kepada Allah, dan dia lupa kejadian dia. Lalu dia orang ni cakap, siapalah yang nak menghidupkan balik tulang-tulang yang dah jadi reput, dah jadi debu ni, siapa yang boleh hidupkan? Allah Ta'ala jawab apa? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Lancar ni tuan, okey? Katakanlah wahai Muhammad, jawab puak-puak ni, yang menghidupkannya, iaitu tulang-tulang tadi tu, alladhi, yang ansya'aha, yang telah memulakan, ansya'aha, yang telah menghidupkan, awwala marrah, kali pertama dulu. Jadi kau rasa Tuhan tak boleh nak hidupkan balik? Macam mana Tuhan ciptakan kau balik? Jadi itu antara contoh yang Allah Ta'ala berikan. Takkan kau rasa tak boleh nak hidupkan? Dia yang jadikan kau. Okay, itu antara contoh-contoh yang ada, maksud-maksud yang ada di dalam perumpamaan di dalam Al-Quran, atau tujuannya. Okey, jadi apa tujuan ghayah di akhir sekali perumpamaan ni, apa tujuan dia? Supaya kita ini la'allahum yatazakkarun, mudah-mudahan kita mengambil peringatan. Apa tujuan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatazakkarun. Allah Ta'ala beri perumpamaan ini la'allahum, supaya mereka itu yatazakkarun, mengambil peringatan. Jadi bila kita tengok perumpamaan Al-Quran, supaya kita boleh ingat dan kita boleh ambil peringatan. Yang itu pertama. Allah Ta'ala juga sebut, kami bagi perumpamaan, wa ma ya'qiluha illa al-alimun, dan orang tak boleh nak faham kecuali orang-orang yang pandai. Jadi kalau kita tak boleh nak faham perumpamaan Allah, kita bukan orang yang pandai. Okey. Berapa minit? 10 minit. Okey, jadi tuan-tuan, saya ingat itu mukadimah perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Apa tujuan, apa faedah, apa maksud, dan juga apa tujuan Allah Ta'ala adakan perumpamaan di dalam Al-Quran. Baik, jadi saya nak sambunglah kitab Ustaz Asri ni tadi. Dia kata dia dah masuk tajuk yang ke-8, metafora yang ke-8. Metafora ni macam analogi lah, perumpamaan yang ke-8. Dalam kitab itu, Al-Amsal fil Quran itu, tajuknya adalah pemakan riba bagaikan dirasuk syaitan. Allah Ta'ala gambarkan orang-orang yang makan riba adalah seperti orang yang dirasuk syaitan. Dan jumhur para ulama kata yang dirasuk syaitan ini
adalah waktu dia dibangkitkan esok. Waktu dibangkitkan esok. Walaupun ayat dalam Al-Quran itu tak sebut bila, tetapi jumhur mengatakan waktu kiamat. Okay. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Apa maksud ayat ini? Orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri betul, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan kerana sentuhan, iaitu sentuhan syaitan itu. Yang demikian ialah disebabkan kerana mereka mengatakan jual beli itu sama sahaja seperti riba, sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Maka sesiapa yang telah sampai peringatan daripada Tuhannya lalu ia berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan perkaranya terserah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi, ambil lagi riba, maka mereka itu adalah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Okey, jadi itu adalah ayat yang kita nak tengok adalah Allah Ta'ala umpamakan orang-orang yang kuat makan riba. Tapi bila riba aja kita akan ingat satu kaum. Siapa kaum ni? Yang kuat makan riba ni siapa? Yahudi tak tahu Okey, tak apa. Tapi bukan dia orang aja, orang Melayu pun ramai makan riba. Cakap orang. Okey. Apa yang kita nak tahu tentang riba ni? Riba ni apa tuan-tuan? Riba ni maksudnya ziyadah, ekstra, tambahan. Itu riba. Jadi riba ada 3 jenis ataupun 4 jenis di kalangan para ulama. Yang pertama sekali, riba dipanggil sebagai riba al-fadl. Riba al-fadl. Riba al-fadl. Fadl itu apa? Apabila kita, tapi jarang berlaku riba fadl ni, tapi mungkin ada juga berlaku, iaitu apabila kita duit dengan duit, emas dengan emas kita tukar, ataupun barang makanan yang kita tukar, gandum dengan gandum, nasi dengan nasi kita tukar kan, kita tukar, tetapi satu ni satu cupak, satu ni secupak setengah ataupun 2 cupak kan. Okey, engkau ada beras jenis ni, beras jenis ni, kita tukar kan. Kalau nak tukar boleh tukar, tetapi beratnya mestilah sama. Tapi kalau seorang 2 cupak, seorang lagi 1 cupak, maka dia termasuk di dalam riba yang dilarang oleh agama. Tak boleh. Barang-barang ribawi ni kita panggil emas, perak, barang-barang makanan ni, tamar, gandum, nasi dan sebagainya. Tapi mungkin jarang berlaku sangatlah. Okey. Tetapi riba yang jenis kedua dan ketiga ini adalah benda yang paling selalu yang dipanggil riba an-nasi'ah. Riba nasi'ah. Nasi'ah maksudnya lambat, melupakan, yakni apabila kita pinjam dengan orang, kita kata nak bayar balik kan, pinjam, kita nak bayar balik dalam satu tempoh, kemudian kita tak dapat nak bayar pada tempoh itu, lalu kita minta tangguhkan. Jadi orang tu tangguhkan, dan juga orang tu okey, boleh tangguh tapi tambah, pinjam 1,000, nak bayar balik 1,000, tapi pada tempoh tak boleh nak bayar, jadi lambatkan sikit, tambah lagi sebulan, tapi kena bayar 1,100. Yang tu dipanggil riba nasi'ah. Nasi'ah adalah dilarang, yang mana sering berlaku, macam kredit kad kan, macam kredit kad. Kalau bagi kredit kad, kalau you bayar full pada tempoh kan, you bayar kredit kad, swipe, hujung bulan berapa keluar? 2,000 bil kredit kad, kita bayar 2,000, settle lah. Tapi once you bayar tak habis, you bayar 1,000 kan, you bayar 1,000 je daripada 2,000 tu, dia akan bawa ke depan. Jadi bila dia bawa ke depan, dia dah start charge kan, dia dah tangguhkan hutang tu, tapi ada charge. Jadi charge yang tu dipanggil riba an-nasi'ah. Nasi'ah yang ni juga diharamkan. Orang yang buat kerja ni dan juga orang yang makan interest tu, dua-dua Allah Ta'ala larang. Dan riba yang ketiga dia panggil riba al-qard, riba hutang, ataupun riba al-ajal dia panggil, riba al-qard ataupun riba al-ajal, iaitu
Pinjam orang-orang ni, pinjam 1,000, boleh. Tapi esok kau pulang 1,200. Memang riba keuntungan tu diambil betul-betul sebab orang itu pinjam. Yang tu dia panggil riba al-qard, yang mana kita semua sering dengar, iaitu apa yang berlaku di bank-bank lah. Betul tak? Ada tak orang, tapi korang tak ada buat loan kot, mungkin yang tuan-tuan adalah, tapi pelajar-pelajar mungkin tak buat. Tapi benda ni kena elak, sebab riba adalah benda yang besar dalam agama, termasuk di dalam dosa-dosa besar. Adalah satu bank, iaitu bank yang dipanggil Islamic banking ni kan. Cuma dia tukar akad, tapi kaedah lebih kurang je. Kaedah itu kan, kalau tuan-tuan nak explain pun, maknanya kalau akad tu dia berubah lah, tapi mungkin lebih selamat kita pinjam dengan bank Islam lah kan. Walaupun akhirnya kita pinjam 1,000, kita bayar balik kan bayar lebih juga kan. Okey. Cuma akad itu ditukarkan, seolah-olah bank itu beli dan bank itu jual balik kepada kita. Itu je akad dia. Tapi kalau kita buat conventional bank, kita memang betul-betul hutang di atas duit tu. Senang cerita tuan-tuan. Kalau tak ada pilihan, buatlah Islamic banking, kan? Islamic banking. Kalau nak hutang, Islamic banking. Tapi kalau tak payah hutang, jangan hutang. Kita takut kita terjebak juga dalam riba ni. Okey. Itu adalah jenis-jenis riba, 3 jenis riba, dan ada satu lagi riba aliyat. Riba aliyat ni pun tak payahlah explain. 3 ni 3 ni adalah riba yang, dan nombor 3 adalah riba yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang Islam. Kenapa riba ini dilarang? Bukan Allah Ta'ala je larang sebenarnya. Masyarakat Eropah zaman dulu ni, riba ni, orang yang bagi pinjam duit dan nanti minta balik duit lebih sikit, memandang kerja ini sebagai kerja yang keji. Keji. Dia orang malu nak buat kerja ni. Masyarakat Eropah dulu tak buat benda ni. Tapi siapa yang mulakan buat? Orang Yahudi. Orang Yahudi yang mula start buat kerja ni. Jadi mereka tak ada tanah. Mereka tak ada tanah. Jadi mereka lah peniaga-peniaga yang meniaga ni. Jadi duit dia ada. Jadi macam mana nak buat duit ni jadi banyak? Bagi pinjam orang, nanti bayar lebih. Kerja ni dulu masyarakat Eropah rasa benda ni keji, malu nak buat. Benda ni sangat selekeh. Jadi mereka lah buat kerja ni, dan mereka lah akhirnya yang banyak duit. Tetapi duit itu bukan sumber yang baik dari segi agama, dan juga tidak baik dari segi dunia, tak baik. Sebab apa? Kalau tuan-tuan, kalau orang-orang kaya ni yang ada duit ni, kerja dia hanyalah bagi duit, dapat duit lebih, bagi duit, dapat duit lebih. Semua orang buat kerja ni. Kenapa dia buruk untuk ekonomi? Akhirnya dunia kita ini tidak ada komoditi, tak ada barang. Sebab hanya buat duit atas duit. Sepatutnya duit itu digunakan untuk beli barang dan jual barang. Akhirnya barang akan ada, makan ada, ubat ada, segala ada. Sepatutnya. Sebab tu Allah Ta'ala buruknya riba ini, sebab dia hanya makan atas duit. Dah masuk tak? Belum ya, lagi 2 minit. Jadi benda ini adalah benda-benda yang buruk. Dan keduanya, apabila you bagi pinjam kat orang, lepas tu you minta lebih, semua orang dapat bayar ke? Tak dapat. Tak dapat bayar. Bukan orang meniaga ni, meniaga you nampak, oi untung hari ni. Ada hari dia untung, ada hari dia rugi. Akhirnya yang pinjam duit ni tak dapat nak bayar. Apa berlaku apabila tak dapat nak bayar? Interest naik lagi. Apa yang dia kena bayar? Akhirnya sampai dia bankrupt. Dia buat orang tak boleh nak bayar, dan orang jadi lagi susah. Ini menindas. Riba adalah benda-benda yang menyebabkan orang lain tertindas. Dalam masa yang sama, barang tak ada, kena pula tindas. Faham tuan-tuan? Faham Kalau faham baguslah. Kalau tak faham pun buat-buat angguk. Okey, kerana itu di dalam ayat ke-275 surah Al-Baqarah, Allah memberikan perumpamaan yang buruk mengenai pemakan riba. Orang yang makan riba ni Allah Ta'ala benci. Tapi kita tak tahu kenapa Allah Ta'ala benci.
Bila Allah larang tuan-tuan, tak mesti ada sebab. Bila Allah larang, kita stop. Ada sebab ke tak ada sebab ke, kita stop. Macam Allah Ta'ala larang makan babi kan, makan babi, no makan babi, jadi kita stop, kita tak makan babi. Tak payah peduli apa sebab dia, sebab babi ini mempunyai sel-sel yang tak baik ke, tak payah, kita stop. Sama juga dengan riba. Tapi kalau kita tengok riba, impak dia kepada masyarakat sangat buruk, sangat buruk riba ni. Okey. Atas kekejaman ekonomi yang dilakukan ketika di dunia, mereka akan dibangkitkan kembali di akhirat kelak dalam keadaan seperti orang yang dirasuk syaitan. Tuan-tuan, jadi saya kan tak nak baca lah. Kitab ni saya hanya baca satu perenggannya supaya saya tinggalkan balik kepada Ustaz Asri dalam panjang sikit lah. Okey, wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Jadi kita berhenti dulu sebab isyak dah nak masuk. Ada soalan kenaan riba ni? Ada yang berminat ke nak makan riba? Tak ada InsyaAllah elakkan daripada makan riba. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu macam mana ni? Allah Ta'ala apabila dia cakap pasal riba, Allah kata kalau you tak stop ambil riba, fa illam taf'alu, kalau kau tak stop daripada ambil riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Isytiharkan perang. Allah Ta'ala izinkan ataupun Allah Ta'ala isytiharkan perang, fa'dhanu biharbin, perang daripada Allah dan juga Rasulnya. Jadi menunjukkan orang yang kerjanya makan riba adalah suatu dosa yang besar. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Nasallallahu ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Allahumma arham mautana washfi mardana wa'afi mubtalana waj'al akhiratana khairan min dunyana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mana Bilal? Azan Bilal.